Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita membicarakan topik yang bertajuk konsep agama menurut Islam, di mana dalam topik ini kita akan membincangkan tentang definisi agama, konsep-konsep yang penting dalam agama, kenapa manusia beragama dan kenapa rukun iman itu ada 6 perkara. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita mendefinisikan agama, kebanyakan buku dan kamus menyebutnya sebagai suatu kepercayaan, seperti mana yang didefinisikan dalam Kamus Dewan, menyebut agama sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, mempercayai sifat-sifatnya, mempercayai kekuasaannya. Namun agama bukanlah sebagai suatu kepercayaan sahaja, kerana agama juga merupakan suatu cara hidup dan panduan kepada hidup manusia. Kerana agama ini membentuk hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan manusia dengan Tuhan bukan sekadar dari sudut kepercayaan, tetapi dari sudut landasan dan laluan kehidupan manusia itu sendiri. Sebab itu definisi agama tidak sekadar kepada kepercayaan, tetapi dia merangkumi aspek amalan, perbuatan, gaya hidup, tingkah laku yang perlu diikuti oleh seseorang manusia. Walau macam mana pun tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, definisi agama itu berbeza. Kerana agama dilihat dengan cara yang berbeza. Ada agama yang meliputi aspek seluruh kehidupan dan ada agama yang hanya mengambil sudut yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, orang Barat mendefinisikan agama, melihat agama sebagai suatu produk budaya. Agama itu sebagai produk budaya. Kita, orang Islam, menganggap agama itulah yang membentuk budaya. Agama yang membentuk budaya. Budaya yang bercanggah dengan agama ditolak oleh agama. Jadi, ini perbezaan. Perbezaan ini, walau macam mana pun, akan terserah kepada agama itu sendiri, dan kita berpegang kepada prinsip agama merupakan satu cara hidup yang perlu diikuti oleh manusia, dan agama itulah yang mengikat kehidupan seseorang dengan Tuhan. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tengok daripada definisi tadi, konsep-konsep yang ada dalam agama, ada 6 konsep yang kita boleh melihat bagaimana kecil ataupun besarnya dan dimensi definisi yang diberikan oleh agama. Yang pertama, ada agama yang komprehensif versus non-komprehensif. Maksudnya ada agama yang meliputi aspek kehidupan dan ada agama yang tidak. Ada agama yang menumpukan kepada aspek spiritual dan ada agama yang tidak masuk, yang tidak mengambil peduli tentang aspek spiritual. Ada agama yang komprehensif. Sebagai contoh, Islam agama yang komprehensif. Dan ada yang non-komprehensif, contohnya agama yang tidak menyediakan aspek undang-undang kenegaraan, undang-undang ekonomi, undang-undang dalam pergaulan, undang-undang hubungan antarabangsa. Yang ini kita lihat Islam superior, Islam hebat, kerana Islam agama yang komprehensif dalam semua keadaan. Jadi ini konsep agama yang pertama, ada yang komprehensif dan ada yang tidak. Ada yang spiritual dan ada yang non-spiritual. Ada yang menggabungkan di antara dua perkara ini, yang menumpukan banyak kepada aspek spiritual, sebagaimana yang berlaku kepada agama Buddha misalnya. Dia banyak menumpukan kepada aspek spiritual. Dan mungkin ada agama, amalan-amalan agama yang tidak berkaitan dengan spiritual, tetapi dia adalah agama. Kita sebagai contoh, main bola. Main bola ni dalam Islam dia merupakan suatu amalan, suatu perbuatan yang masuk dalam
ibadat umum yang kalau dilakukan permainan bola tadi dengan niat yang betul, dengan menutup aurat kan, maka dia boleh dianggap sebagai suatu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bola ni spiritual ke bukan spiritual? Takkanlah orang sebut bola ni amalan spiritual, dia adalah amalan non-spiritual. Tapi walaupun dia amalan non-spiritual, dalam Islam dia merupakan satu amalan agama. Kan? Kerana Islam dia tidak sekadar merangkumi aspek spiritual sahaja, tetapi dia juga merangkumi aspek non-spiritual, naik motor masalahnya, kan? Naik panjat gunung. Ini spiritual ke tidak? Kan? Islam dia menyeluruh dalam aspek ini. Namun ada agama-agama yang menumpukan kepada aspek spiritual sahaja, dan mungkin berbeza dengan agama dan amalan yang bukan non-spiritual. Yang ketiga ialah ada agama yang memahami konsep hidup dan mati, masing-masing dengan cara yang berbeza. Ada yang di kebangkitan semula, ada yang bangkit semula ni, ada yang jadi hantu, macam-macam lah perbezaan antara agama. Secara umumnya semua agama samawi. Agama samawi ni agama daripada langit, iaitu agama Islam, agama Kristian dan agama Yahudi. Mereka agama ini ada membincangkan tentang kehidupan selepas mati. Jelas kerana terdapat dalam kitab masing-masing. Adapun agama-agama yang ciptaan manusia ini, ada yang jelas disebut, ada yang tak tahu macam mana, kerana mereka tidak mempunyai kitab, hanyalah dengar sahaja daripada ahli-ahli agama mereka yang menyebutkan tentang aspek lepas mati, tetapi tidak mempunyai cara dan panduan yang jelas bagaimana perkara itu berlaku. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai resurrection, hari kebangkitan semula. Yang keempat tuan-tuan ialah agama wahyu dan agama budaya. Kita dalam Islam agama yang berasaskan kepada wahyu, dan agama lain, mungkin ada agama lain yang berasaskan kepada budaya. Budaya itu akhirnya secara tak langsung membentuk satu budaya. Budaya itu, agama tu lahir daripada budaya satu-satu bangsa. Maknanya dulu tak ada amalan ini, tetapi bila dah berkembang, akhirnya budaya itu menjadi satu amalan. Sebagai contoh, tentang dalam agama Hindu, dikatakan wallahu a'lam lah, tentang buah kelapa, kan, yang menjadi acara di Malaysia ini, dikatakan wallahu a'lam lah. Di India tak ada diamalkan amalan berkenaan, tidak dibesar-besarkan, tetapi ada di negara ini. Wallahu a'lam, saya tidaklah mendalami sangat, tetapi saya nak sebutkan bahawa ada agama yang bertindak ataupun yang lahir daripada produk budaya yang akhirnya dimasukkan sebagai salah satu ritual dalam agama berkenaan. Ada yang inklusif dan ada yang eksklusif. Inklusif ni maksudnya dia boleh memasukkan semua orang dalam agama dia. Dia include, ya. Dan ada yang eksklusif. Eksklusif ni hanyalah untuk kumpulan dia sahaja. Biasanya eksklusif ni kepada agama Yahudi, kerana agama Yahudi ni agama yang mengkhususkan untuk orang dia, bangsa dia sahaja. Orang yang beragama Yahudi ialah orang yang berbangsa Yahudi. Manakala yang bukan bangsa Yahudi tidak boleh masuk dalam agama Yahudi. Tapi dari sudut inklusif ni ada agama-agama yang lain seperti Islam, seperti Kristian, dia berusaha memasukkan orang lain ke dalam agama masing-masing. Dan yang terakhir ialah ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terbuka ni maksudnya dia ada mengalami perubahan-perubahan, dan yang tertutup tidak mengalami perubahan. Terbuka ni maksudnya kan yang dulu kan tidak diamalkan, tetapi sekarang mungkin berlakunya perubahan. Sebagai contoh tuan-tuan, sembahyang online. Dan Islam ada tak sembahyang online? Tuan-tuan pernah tak sembahyang online? Macam mana sembahyang online ustaz? Kan hanya berapa klik saja, 4 rakaat 4 kali klik. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Kita orang Islam tak boleh untuk melakukan amalan berkenaan, kerana sembahyang ni tak boleh diganti. Tapi baca Quran boleh orang bacakan dan kita mendapat pahala dengan kita mendengar.
Orang baca Quran, kita dapat pahala, bukan pahala membaca, pahala mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, maka kamu diam, kamu dengar, mendapat rahmat, yakni mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga agama yang tertutup, maknanya dia tak berkembang agama ini. Jadi kita Islam agama yang ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ada yang boleh disesuaikan dan ada yang tak boleh disesuaikan. Dan ada yang disesuaikan itu pada satu zaman boleh dan pada satu zaman tak boleh. Contohnya tadilah contoh yang saya beri, kan kita semayang. Ambil semayang tak boleh ganti dengan benda lain. Waktu semayang boleh. Kan? Waktu semayang kita boleh menggunakan teknologi. Kan? Tapi semayang tak boleh nak ganti. Ambil semayang tak boleh ganti. Kan? Tapi kalau kita nak baca Quran, boleh kita menggunakan menggunakan video ataupun menggunakan rekod untuk kita mendengar, dan kita mendapat pahala dengan mendengar, bukan pahala membaca. Pahala membaca itu kita kena membaca. Dulu pada zaman Rasulullah mungkin tak ada rekod macam kita, kan? Pada zaman sahabat tak ada rekod macam kita, tak ada phone, tak ada apa. Ini maknanya agama yang terbuka dan agama yang tertutup. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni konsep-konsep yang berkaitan dengan agama untuk kita faham. Nature yang terdapat dalam agama ini berbeza di antara satu sama lain, dan kita pun sudah maklum tentang bagaimana agama kita, agama yang komprehensif, agama yang ada unsur spiritual dan non-spiritual, agama yang mempunyai kefahaman tentang hidup dan mati dan kebangkitan semula. Agama kita berasaskan kepada wahyu. Agama kita inklusif, kita menerima orang daripada pelbagai bangsa. Dan kita ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Agama lain tuan-tuan berbeza-beza dalam konteks ciri-ciri keagamaan ini. Seterusnya tuan-tuan, kita berbincang pula berkaitan dengan kepercayaan dalam agama. Kepercayaan dalam agama ini, apabila manusia percaya kepada satu-satu perkara tuan-tuan, dia akan ikut. Bukan sekadar akan ikut, dia akan mentaatinya, bahkan dia akan mempertahankannya. Kita tengok itu contohlah yang saya beri. Kita letakkan lambang ataupun simbol yang tertentu, manusia akan ikut, menyembah salib, menyembah berhala, tokong dan sebagainya. Manusia akan mempertahankan. Dari sudut apa tuan-tuan yang mereka pertahankan itu? Mereka hanyalah batu-batu sahaja, patung-patung sahaja, berhala sahaja. Tetapi kenapa mereka menyembah? Kenapa mereka mentaati? Dan kenapa mereka mempertahankannya? Ini satu perbincangan di sini. Ini yang kita panggil dalam the study of religion dinamakan sebagai totem, totemism. Totem ini asalnya ialah satu lambang, lambang kepada haiwan. Contohnya gambar yang saya tunjukkan itu haiwan burung. Gambar itu satu lambang daripada gambar berkenaan dan dijadikan lambang. Yang masalahnya ialah manusia dia ikut lambang itu, dia patuh lambang itu, dia ikut dan dipertahankan lambang itu. Lambang je, kan? Kenapa dia pertahankan itu? Kerana dia percaya ada something pada lambang berkenaan. Macam pasukan bola lah tuan-tuan. Pasukan bola Manchester United dengan Liverpool, kan? Orang ni dia pergi ambil bendera Liverpool, dan dia kejap-kejapnya bendera berkenaan, maka penyokong Liverpool marah. Kenapa marah? Itu hanyalah bendera sahaja, logo je. Kerana logo tadi ada meaning, ada maksud di sebaliknya, kan? Parti-parti politik, sekiranya ada parti A, lambang A, orang ni pergi koyak parti, dia punya lambang parti tadi, bendera parti tadi, marah penyokong dia. Apalah marah, hanyalah dia punya bendera saja. Tidak tuan-tuan, itu dipanggil dengan totem. Asalnya konsep totemism, yakni apabila dia percaya kepada sesuatu perkara, dia percaya kepada agama, dia percaya kepada parti politik, dia percaya kepada pasukan bolanya yang disokongnya, dia percaya, dipertahankan, dia rasa hebat, dia rasa kuat. Ini kepercayaan dalam agama ni, sehingga sampai satu tahap tuan-tuan, orang sanggup bermati-matian dalam soal agama. Dan ini ada dalam Islam yang kita namakan sebagai mati syahid, yakni
berusaha, beria-ria, bersungguh-sungguh mempertahankan agama. Kenapa kita mempertahankan agama? Kerana dia mempunyai unsur yang membawa kepada kita kebahagiaan, dan kita mati syahid. Syahid itu maksudnya disaksikan. Disaksikan apa? Disaksikan kejujurannya, disaksikan keikhlasannya, dan disaksikan niatnya, syahadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia beragama? Manusia beragama kerana manusia berfikir tentang kenapa dia wujud di atas muka bumi ini. Kan? Ada manusia ni, tuan-tuan, dia fikir kenapa dia hadir, kenapa dia lahir di atas muka bumi ini, nak cari apa. Kan? Oleh kerana manusia berfikir tentang perkara berkenaan, maka timbullah idea beragama dalam fikiran manusia. Kan? Siapakah Tuhannya? Kan? Siapakah yang menjadikannya? Di sinilah akhirnya manusia mencari, cari punya cari. Di sinilah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Cerita dia dengan bagaimana dia mencari tentang ketuhanan. Mula ditengok bintang, kemudian ditengok bulan, kemudian ditengok matahari. Semua bintang, matahari dan bulan ni semua akhirnya ditutupi oleh awan dan malam kelam, dan akhirnya dia kata ini bukan Tuhan. Kerana manusia percaya kepada kuasa yang lebih besar daripada itu. Kerana itu manusia perlu kepada agama untuk menjawab persoalan kenapa manusia wujud di atas muka bumi ini. Yang kedua, manusia beragama, tuan-tuan, kerana manusia memikirkan tentang keselamatan dirinya. Kan? Sebab dia akan berfikir ada kuasa gaib yang menyokong dia punya kewujudan ataupun yang akan menyokong kehidupan dia ini. Ini yang dipanggil dengan kelemahan manusia. Sebagai contoh, apabila manusia rasa lemah, manusia akan bergantung kepada yang kuat. Manusia ni bukan kuat, tuan-tuan. Manusia ni lemah aje. Mata kita ni lemah, tangan kita ni lemah, kulit kita ni tak kuat mana. Kan? Kita punya hidung kita semua tak kuat belaka. Dan semua kehendak kita bukan semua kita dapat. Semua kehendak kita dapat ke, tuan-tuan? Tuan-tuan dapat ke semua, tuan-tuan, apa yang kita nak? Kan? Tak, kita tak dapat. Kan? Kita nak rumah yang paling hebat, mungkin kita dapat apa yang ada. Mungkinlah, tuan-tuan, ada sebahagian yang mendapat sebahagian daripada keinginan, tapi kita tak dapat semua. Realitinya manusia ni, tuan, tidak dapat semua yang dia nak. Kan? Ada yang dia dapat dan banyak yang dia tak dapat. Kalau semua manusia dapat apa yang mereka semua nak, hancurlah alam ini, tuan-tuan. Jadi atas sifat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada diri manusia itulah maka lahirnya keinginan dan naluri manusia untuk beragama. Kerana manusia lemah dan timbullah manusia beragama. Bila manusia beragama, masalahnya ialah manusia ni tak dapat melihat Tuhan. Tuhan tak dapat dilihat oleh manusia. Ini yang dia punya masalahnya. Masalah manusia mencari, kita kata Tuhan tadi, mencari siapa yang pencipta. Dia tak jumpa, dia tak tengok, dia tak lihat. Kan? Dia hanya tahu ada Tuhan di sebalik alam ini. Siapa dia? Wallahu a'lam. Itulah Tuhan. Kemudian begitu juga manusia berdoa. Kerana dia lemah, dia tak kuat, dia bergantung kepada yang kuat. Bila bergantung kepada yang kuat, kepada siapa yang dia bergantung? Kan? Inilah yang dilihat akhirnya menyebabkan agama menjadi pelbagai. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, kerana masing-masing mempercayai agama berdasarkan konsep masing-masing. Islam, tuan-tuan, dia memperkenalkan 6 rukun iman. Dia memperkenalkan 6 rukun iman ini supaya dapat menjelaskan bagaimanakah cara untuk mengetahui dan untuk meyakini Tuhan yang tak dapat dilihat itu. Yang pertama, diletakkan rukun iman yang pertama kerana Allah Ta'ala tidak dapat dilihat oleh manusia. Kamu mesti mempercayai satu Tuhan yang ada, yang mesti ada, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dia punya dalil dalam Al-Quran, dalil logik, kan, yang perlu difahami oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana Allah Ta'ala tidak dilihat oleh manusia, maka manusia perlu meyakini adanya malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Kan? Pertama kali ialah Allah sebagai pencipta.
mesti yakin ada mesti diimani oleh manusia. Yang kedua, manusia beriman dengan malaikat. Pasal apa manusia mesti beriman dengan malaikat? Kerana nak sampaikan mesej Allah Ta'ala yang tak dapat dilihat tadi kepada kita, mesti menerusi malaikat. Malaikat pula bawa apa? Malaikat pula bawa kitab, bawa wahyu. Kenapa kitab? Kerana kitab ni merupakan panduan bertulis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau panduan tak bertulis, boleh juga kan, tetapi apabila panduan tak bertulis ini, dia terdedah kepada pelbagai manipulasi. Dulu Nabi SAW kita semayang 5 waktu. Kalau gamaknya tak ada panduan bertulis yang sampai kepada kita, mungkin kita ni sama ada tak semayang langsung, ataupun semayang, mungkin kita semayang entah berapa rakaat yang kita semayang kerana tiada panduan bertulis. Panduan bertulis ni untuk memastikan Islam ini agamanya terjaga, terpelihara. Sebab itu diletakkan sebagai bertulis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selepas datangnya kitab, kan, tidak cukup dengan kitab, perlu ada rasul. Rasul ni apa fungsinya? Untuk menunjukkan cara bagaimana Islam itu diamalkan. Kalau tak ada rasul, macam mana Islam nak diamalkan? Rasul ni pula bukanlah orang manusia yang biasa-biasa, terpilih di kalangan manusia yang terbaik, dan Allah melantiknya sebagai rasul, kan. Jadi 4 perkara ini sangat berkait rapat kepada kita manusia. Sebab itu kita kena yakin 4 perkara ini. Kemudian ditambah pula dengan kehidupan manusia ni mesti yakin bahawa manusia ni ada hari kesudahannya, iaitu hari kiamat. Matlamat akhir kepada kehidupan manusia. Tadi untuk nak menghubungkan di antara Allah Ta'ala yang tidak dilihat oleh manusia, sehinggalah kita dapat mengamalkan Islam daripada Allah, malaikat, kitab, rasul. Okay? Bila kita dah amal Islam, kita dah buat, kena ke mana kita ni? Kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, yang dinamakan sebagai Yaumul Qiyamah, Yaumul Mahsyar, macam-macam lah nama-nama kepada hari kiamat ini, yang merupakan matlamat akhir ataupun tempat akhir kepada kehidupan manusia. Nama pun Yaumul Akhir, hari akhirat. Kemudian ada satu perkara lagi yang penting, supaya manusia hidup di atas muka bumi ini dengan bahagia, dengan bahagia, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Kenapa beriman kepada qada dan qadar? Kerana manusia perlu menerima segala ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu menerima segala ketentuan ini? Supaya manusia sedar, tak semua yang manusia terima benda yang baik, ada yang manusia terima benda yang tak baik, dan ada yang manusia terima benda yang tidak suka, tetapi dia perlulah untuk menerimanya dengan rasa redha, kan. Apa pun jua, apa pun perkara yang diterima, dia perlu untuk nak melihatnya daripada perspektif ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada 6 rukun iman ni, tuan-tuan, yang merupakan dasar kepada agama kita, menyebabkan kita hidup beragama ini dengan keadaan yang tenang, dengan keadaan yang bahagia. Kerana kita dapat menghubungkan antara kita dengan Tuhan yang tak dapat dilihat. Bila Allah Ta'ala tak dapat dilihat, macam mana? Kan? Macam mana hubungan kita dengan Tuhan? Ada malaikat, ada kitab, ada rasul, dan apa matlamat hidup kita? Ada hari kiamat. Nak hidup bahagia, kena qada dan qadar. Ini 6 perkara yang merupakan ramuan penting dalam kehidupan manusia. Apabila ada 6 perkara ini, dia akan hidup dalam keadaan yang tenang, senang, dan juga dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia yang jadi haru biru kerana mereka tidak mempercayai Allah, meragui Allah Ta'ala, dan kalau mereka kata kalau Allah Ta'ala ada pun, apa fungsi dan panduan ataupun apa gunanya Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ni, tuan-tuan, beriman dengan Allah Ta'ala, dan kita berusaha untuk menjadi manusia yang baik, dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dan kita menolak konsep politism, maksudnya konsep pelbagai agama. Kita menolak konsep pelbagai Tuhan. Kita konsep satu Tuhan.
Orang yang banyak Tuhan ini kita tak terima. Kerana banyak Tuhan ini dia akan bawa celaru. Ada banyak Tuhan, ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, nak taat yang mana? Satu je konsep Tuhan yang kita sebut, yang dikaji dan dipanggil dengan monotheism, ataupun kita bahasa Arab disebut sebagai tauhid, memusatkan hanya kepada satu pusat sahaja. Manakala politism ni banyak Tuhan. Seterusnya tuan-tuan, lebih daripada itu, Islam ni bukan sekadar agama, tapi Islam sebagai ad-din, yang berasal daripada perkataan ad-dain. Ad-dain ni maksudnya hutang. Manusia ni banyak berhutang dengan Allah atas segala nikmat pemberiannya. Atas rasa hutang tersebutlah maka dia akan timbulnya rasa penyerahan. Dia akan rasa penyerahan itulah akan timbul pula rasa kuasa yang hebat. Allah Ta'ala mempunyai kuasa yang hebat. Di situlah akhirnya membawa dia kepada ketundukan. Jadi kan, ini adalah konsep agama yang diperkenalkan oleh ulama dan para sarjana Islam yang mengkonsepkan Islam sebagai satu cara hidup yang kita ni rasa berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita melaksanakan agama dengan baik, orang dapat melaksanakan tuntutan agama, hidup kita akhirnya menjadi hidup yang bertamadun. Daripada perkataan din inilah yang lahirnya tamadun, manusia yang bertamadun, yang bermula daripada mengikat segala tindakan manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dapat kita bicarakan dalam topik ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.